Kerja-kerja meletupkan bom 100 kilogram dari zaman Perang Dunia Kedua dijalankan dengan jayanya di kawasan Upper Bukit Timarut siang tadi. Para penduduk yang terjejas juga sudah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas 9 jam. Kesemua penutupan jalan raya juga sudah ditarik balik menurut pasukan polis Singapura SPF. Letupan pertama yang dijalankan ke atas bom tersebut dijalankan pada sekitar 12.30 hari. Letupan terkawal kedua pula dijalankan sekitar 1.45 minit petang. Ia dikendalikan oleh pakar-pakar bom dari Angkatan Bersenjata Singapura SAF. Kedua-dua bunyi letupan dapat didengar sejauh 5 kilometer. Kepulan asap tebal juga dapat dilihat. Bom itu ditemui pada minggu lalu di sebuah tapak binaan sebuah kondominium berdekatan stesen MRT Cashew. Awal dari itu, lebih 4,000 orang yang tinggal dan bekerja di kawasan berdekatan diarah mengosongkan kawasan itu sebelum 8 pagi tadi. Sebilangan daripada penduduk terjejas menunggu di kelab masyarakat senja Cashew sementara operasi itu dijalankan. Bom itu dipercayai antara yang terbesar daripada peninggalan Perang Dunia Kedua yang ditemui di sini. It's quite, how to say, the unique experiences because I never work with all these neighbors all together. Yeah, I think all the staffs today, they working here are also very friendly and helpful. So whenever I have any questions, I need help, they're also very willing to offer their help. Yeah. It's quite an experience, right? I remember, my dad was telling me about during the Japanese occupation and what is it like and all that. So I was quite fascinated by all his stories about bomb exploding and all that. So actually, I wanted to experience the explosion sound. There is a big question mark. Yeah. But so far, I think not much damages lah. I can see no vibration. Yeah. So hope for all the best. Clear everything. Dalam usaha meningkatkan lagi keselamatan para pelanggan bank, akses khidmat digital pelanggan Bank DBS dan UOB akan disekat jika aplikasi pihak ketiga yang mencurigakan dikesan pada telefon pelanggan. Ia sebahagian dari langkah-langkah anti perisian hasad baru yang dikeluarkan secara berperingkat-peringkat bulan ini. Sebelum ini, bank seperti OCBC dan Citi sudah pun berbuat demikian di tengah-tengah peningkatan kes penipuan perisian hasad menyasarkan pengguna Android. Para pelanggan mungkin mendapat mesej jika pihak bank mengesan adanya aplikasi perkongsian skrin pada peranti mereka. Akses kepada aplikasi perbankan mereka kemudian akan disekat sehinggalah keupayaan perkongsian skrin itu dihentikan. As we roll out these measures, we are very cognizant that they will cause some inconvenience to the customers, but their security is really our utmost concern. So there will be a trade-off that we have to manage lah. Setengah penganalisis keselamatan siber memuji langkah yang dijalankan oleh bank-bank tersebut. Bagaimanapun, para pengguna masih perlu bersikap waspada dan ambil tahu tentang penipuan. Pengguna juga berhati-hati tentang apa yang mereka muat turun ke dalam telefon bimbit mereka. The combating capability often has a limit when that's where the bad guys, or we call it the scammers or the hackers, will think of ways to bypass. And unfortunately, there's a few factors. The first one is technology. The second one is social engineering or the people. And often they combine the two to see how they can trick a user to do something very simple but yet something very deadly. Hasil penghilangan Singapura terus merosot buat bulan ke-11 berturut-turut. Jatuh 12.1% pada Ogos berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Kemerosotan itu adalah yang paling besar dalam tempoh hampir 4 tahun. Ia juga lebih besar berbanding ramalan pakar-pakar ekonomi yang ditinjau Reuters sebelum ini, yang mana mereka menjangkakan penguncupan 3.1%.
Berdasarkan penyesuaian musiman dari bulan ke bulan pula, hasil penghilangan merosot sebanyak 10,5%. Kemerosotan itu adalah yang terbesar dicatatkan sejak Februari apabila hasil pengeluaran jatuh 12,6%. Hasil pengeluaran bagi semua kelompok jatuh pada bulan lalu kecuali kejuruteraan pengangkutan yang meningkat 16,2% berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Segmen kejuruteraan marin dan luar pesisir berkembang hampir 30% dipacu oleh kegiatan limbungan kapal yang lebih rancak. Segmen aero angkasa pula tumbuh kira-kira 15% disebabkan permintaan lebih tinggi bagi bahagian-bahagian dan penyelenggaraan pesawat. Ini di tengah-tengah permintaan yang kukuh bagi perjalanan udara. Kelompok elektronik pula mengalami kejatuhan terbesar khususnya segmen semikonduktor di tengah-tengah permintaan sejagat yang lemah bagi elektronik. Ia juga memberi kesan terhadap kejuruteraan G2 dengan pengeluaran yang merosot 14,4% berbanding setahun lalu. Setengah penganalisis percaya segmen pengeluaran elektronik dijangka menyaksikan permintaan lemah untuk baki tahun ini sebelum kembali meningkat pada tahun depan. Generally, if consumers expect that interest rate environment is going to be higher for longer, it's actually not so conducive for the economic environment. So, for example, businesses may hold back a little bit in terms of their capex spending, and that could be contributing to lower demand for some of the. Bekas guru agama Rasman Saridin mengaku bersalah atas 5 pertuduhan dan dijatuhi hukuman penjara 11 bulan 2 minggu. Ia meliputi 52 pertuduhan pecah amanah, 1 tuduhan pemalsuan bagi tujuan menipu, 1 tuduhan menjalankan perniagaan sebagai ejen pelancongan tanpa lesen serta 1 tuduhan melakukan perjalanan keluar Singapura tanpa izin pegawai muflis. Rasman dikenakan 1 tuduhan pecah amanah berhubung yuran khusus kursus universiti daripada seorang mahasiswa. Pada 2014, selaku pengarah Azam Educational and Event Management Services, dia mengendalikan urusan pentadbiran dan bayaran bagi mahasiswa yang mendaftar masuk ke sebuah universiti di Indonesia. Dia mengumpulkan yuran kursus universiti lebih $10,000 daripada seorang mahasiswa. Namun dia secara tidak jujur menggelapkan $7,000 daripada jumlah keseluruhan bagi perniagaan pelancongan miliknya. Pada 2019 pula, dia mengeluarkan iklan melalui pelbagai saluran bahawa syarikat Khalifa SG menawarkan khidmat umrah. Ini meskipun dia tidak memegang sebarang lesen daripada Lembaga Pelancongan Singapura yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan sebagai ejen pelancongan. Pada tahun yang sama, seorang bakal jemaah mendapatkan khidmat syarikat Rasman bagi umrah untuk beberapa jemaah. Mereka turut menyerahkan bayaran hampir $22,000 kepadanya. Meskipun Rasman sepatutnya menempah tiket penerbangan dan hotel dengan wang itu, dia sebaliknya menggelapkan wang itu. Dia juga membuat tiket penerbangan palsu yang menunjukkan 2 penerbangan antara Singapura dengan Jeddah. Rasman sebenarnya menjadi muflis pada tahun 2017. Dia tidak dibenarkan keluar negara tanpa izin pegawai muflis. Sungguhpun begitu, dia tetap keluar Singapura tanpa membuat sebarang permohonan. 4 warga asing didakwa bekerja secara haram sebagai penghantar makanan bagi platform termasuk Foodpanda dan Deliveroo tanpa pas pekerjaan yang sah. Mereka ialah 3 warga Malaysia, Eng Teck Chuan, Chow Sun Yeow dan Muhammad Syazwan Syaril serta seorang warga India, Amanullah Faisal Navas. 3 lelaki lain yang merupakan rakyat Singapura dan penduduk tetap didakwa bersubahat dalam perbuatan itu. Mereka dikenakan 1 pertuduhan di bawah Akta Pengambilan Kerja Tenaga Kerja Asing. Ini kerana sebagai seorang warga asing, mereka tidak boleh bekerja sendiri tanpa pas kerja yang sah. Mereka berhasrat untuk mengaku bersalah. Menurut Kementerian Tenaga Manusia MOM, Eng didakwa bekerja sebagai penghantar makanan menerusi platform Milk Run dan Life Express dari Mei 2022 sehingga Mac tahun ini. Amanullah didakwa menghantar makanan bagi platform Foodpanda pada Mac tahun ini menggunakan akaun milik rakannya.
Chow pula dituduh menghantar makanan bagi platform Deliveroo menggunakan akaun milik abangnya dari Disember 2022 sehingga Mac tahun ini. Syazwan didapati menggunakan akaun milik bekas rakan sekerjanya untuk bekerja sebagai penghantar makanan Deliveroo dari November 2022 sehingga Mac tahun ini. Pemilik akaun yang digunakan turut didakwa atas sebab bersubahat dengan kesalahan-kesalahan berkenaan. Menurut MOM, platform-platform penghantaran makanan itu diberitahu supaya memperketat lagi proses masing-masing dan mencegah penyalahgunaan akaun.